Selamat pagi kelas. Pagi, Cikgu. Apa kabar semua? Sihat? Sehat, Cikgu. Sehat, Cikgu. Hari ini cikgu akan ajar kamu unit baru, iaitu unit 9 seperti mana yang cikgu beritahu kamu di dalam grup WhatsApp. Baiklah, cikgu akan share slide. Boleh nampakkan slide cikgu? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Kita teruskanlah. Hari ini cikgu akan ajar kamu unit 9, iaitu keselamatan tempat tinggal, tanggungjawab bersama. Kamu boleh buka buku teks muka surat 99 dan sediakan nota untuk kamu salin nota-nota penting lah. Boleh kan? Boleh, Cikgu. Boleh, Cikgu. Kita teruskan ya. Berdasarkan gambar-gambar ni, apa yang boleh kamu perhatikan? Satu orang boleh? Berkenan dengan suspek pecah rumah. Lepas itu mencuri lagi, Cikgu. Kes jenayah. Kes jenayah. Ini adalah berita-berita yang berkaitan dengan ancaman yang berlaku di keselamatan kawasan kediaman. Kalau kita tengok dalam gambar yang pertama ni, 4 suspek pecah rumah ditahan. Pecah rumah. Rumah ni berkaitan berdekatan dengan kawasan kediaman. Lelaki ditahan bantu kes cabul anak jiran. Ini pun ancaman yang berlaku di kawasan kediaman ataupun tempat tinggal dan mencuri tongdes. Ini juga semua akhbar ni adalah berkaitan dengan tajuk kita hari ini, iaitu keselamatan tempat tinggal adalah tanggungjawab kita bersama. Baiklah, kita teruskan kepada ancaman. Seperti yang kamu nampak di slide ni, ini adalah contoh-contoh ancaman yang boleh berlaku di kawasan tempat tinggal kita. Yang pertama, pecah rumah. Seperti dalam akhbar yang cikgu tayangkan sebentar tadi, pecah rumah ni boleh berlaku kalau rumah kita tu macam sunyi ataupun tiada pengawal yang menjaga di kawasan kediaman. Yang kedua adalah ragut, di mana ragut ni adalah satu kes jenayah yang berlaku secara paksaan. Maksudnya contohnya kalau kamu berjalan di kawasan yang sunyi ataupun berjalanlah di tepi-tepi jalan, mungkin penjenayah ni akan boleh meragut beg kamu. Seterusnya yang ketiga adalah peras ubud. Ini juga adalah ancaman yang boleh berlaku di kawasan kediaman kamu. Dan yang keempat, kes rogol. Dan yang terakhir adalah penculikan. Penculikan ini kebiasaannya berlaku terhadap kanak-kanak lah. Macam mereka ni, kanak-kanak ni kan mudah mempercayai orang, termasuklah orang yang tidak dikenali. Jadi kes penculikan pun boleh berlaku. Yang lima ni adalah contoh ancaman yang boleh berlaku di kawasan kediaman. Sekarang kita teruskan kepada langkah bagi mengekalkan keselamatan di kawasan kediaman. Di sini kebanyakan penduduk di tempat tinggal masing-masing bergantung kepada jiran, pengawal keselamatan untuk menjaga kawasan kediaman masing-masing lah. Namun kita janganlah terlampau berharap dengan mereka, dan kita perlu mengambil langkah sendiri dan berperanan dalam mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Di sini saya ada sertakan 3 peranan, iaitu peranan jiran, peranan komuniti dan peranan kita sendiri ataupun kamu untuk mengekalkan keselamatan
kawasan kediaman. Kita masuk kepada peranan jiran. Okey, apakah peranan jiran yang boleh mengekalkan keselamatan di kawasan kediaman? Di sini peranannya adalah membantu mengawasi keselamatan rumah jiran. Okey, contohnya macam kalau jiran sebelah rumah kamu bercuti kah ataupun pergi kerja, jadi rumah mereka kosong, tiada orang, jadi kamu perlulah membantu untuk awasi keselamatan di rumah mereka supaya tiada ancaman seperti pecah rumah berlaku di kawasan rumah jiran kamu. Okey, yang kedua adalah peranan komuniti. Okey, peranan komuniti ni peranan penduduk di kawasan tempat tinggal kamu. Mereka perlu berperanan seperti menyertai aktiviti rukun tetangga. Okey, siapa tahu apa tu rukun tetangga? Hello, pelajar? Tidak tahu cikgu. Macam yang jaga keselamatan di kawasan tempat tinggal. Okey, pandai. Okey, rukun tetangga ni ditubuhkan seperti yang kawan kamu katakan tadi, mereka bertanggungjawab dalam menjaga keselamatan kawasan tempat tinggal lah. Okey, di mana dia membantu untuk membanteras jenayah di kawasan setempat. Dan kalau kita lihat, kalau penubuhan rukun tetangga ni akan mengadakan pelbagai aktiviti ataupun program dalam mengukuhkan semangat kejiranan perpaduan terhadap anggota masyarakat di samping menjaga keselamatan di kawasan tempat tinggal. Okey, sekarang kita teruskan kepada peranan kita sendiri ataupun peranan kamu dalam mengekalkan keselamatan di kawasan tempat tinggal kamu lah. Okey, yang pertama, sebenarnya ada banyak peranan yang seperti kamu lihat dalam buku teks, tapi cikgu ambil sini 4. Okey, yang pertama iaitu memastikan pintu rumah sentiasa dikunci. Okey, ini contoh, cikgu boleh bagi contoh kalau macam ibu bapa kamu pergi kerja, jadi kamu sendiri je di rumah, jadi kamu perlu pastikan pintu rumah kamu sentiasa dikunci agar rumah kamu selamatlah. Kedua adalah sentiasa bersikap berhati-hati dan peka dengan keadaan persekitaran. Jangan kamu pandang remeh dengan keselamatan di kawasan kediaman kamu. Jadi kamu perlu bersikap berhati-hatilah dalam menjaga keselamatan. Okey, yang ketiga adalah mengelakkan diri daripada mempercayai orang yang tidak dikenali. Dan yang terakhir, segera melaporkan kejadian yang mencurigakan kepada ibu bapa atau jiran. Okey, cikgu boleh bagi contoh di sini kalau macam kalau kamu di rumah kan, kalau ada kamu nampak seseorang yang mencurigakan, yang perbuatan mereka mencurigakan, kamu perlu segera melaporkan kejadian itu kepada ibu bapa kamu ataupun jiran. Kalau contoh ibu bapa kamu tiada di rumah, kamu boleh melaporkan kejadian itu dengan jiran di sebelah rumah kamu. Jadi di situ kamu dapat membantu mengekalkan keselamatan di kawasan rumah kamu sendiri. Okey, setakat ini boleh faham? Boleh Boleh cikgu. cikgu. Okey, baiklah. Sekarang kita pergi kepada kepentingan dalam mengekalkan keselamatan kawasan kediaman. Okey, di sini ada 4 kepentingan, iaitu yang pertama, hidup sejahtera dan bahagia. Yalah, sudah pastilah kalau kita punya kawasan tempat tinggal ni selamat, jadi hidup jiran tetangga pun akan lebih sejahtera dan lebih bahagia. Yang kedua, perasaan gembira, tenang dan tidak risau. Kalau kalau di kawasan tempat tinggal kita ni banyak ancaman yang berlaku, sudah pasti kita akan berasa risau. Jadi kepentingan untuk kita mengekalkan keselamatan ni, kita boleh dapat
supaya kita tidak risaulah dengan keselamatan kita sendiri dan jiran-jiran. Okey, yang ketiga adalah gejala sosial dapat dikurangkan, di mana sebagai contoh yang cikgu bagi contoh ancaman-ancaman tadi, itu kita dapat kuranglah, macam contoh pecah rumah, penculikan, ragut dan sebagainya. Okey, dan yang kepentingan yang terakhir adalah keselamatan penduduk akan lebih terjamin. Jadi di sini ini adalah merupakan kepentingan dalam kita mengekalkan keselamatan kawasan di tempat tinggal kita. So setakat ni kamu boleh faham dengan apa yang cikgu ajarkan? Boleh, Cikgu. Okey, sebelum kita masuk kepada kesimpulan, di sini cikgu akan bagi kamu aktiviti. Cikgu akan gunakan aplikasi Padlet. Jadi situ cikgu ada bagi soalan dan cikgu mau kamu jawab. Sekejap, cikgu akan kongsikan link. Okey, kamu masuk dalam link tu dan jawab soalan cikgu. Kamu dapat buka link yang cikgu bagi. Dapat juga buka dan share. Okey. Di situ sebelum kamu jawab, di situ cikgu ada bagi kamu satu gambar. Jadi cikgu mau kamu pahami dan teliti betul-betul gambar tu. Lepas tu kamu kena jawab soalan yang cikgu bagilah. Di situ ada 2 soalan, jadi kamu perlu jawab soalan tersebut. Okey. Cikgu akan bagi kamu masa 5 minit untuk jawab. Okey, kamu boleh mula menjawab. Kamu paham juga kan soalan yang cikgu bagi? Di situ soalan pertama, sebagai jiran, apakah tindakan yang patut kamu lakukan kalau kamu nampak kejadian yang berlaku di gambar tu? Dan kedua, apakah perasaan kamu kalau kamu dapat membantu jiran yang memerlukan pertolongan? Cikgu bagi masa 5 minit. Okey. Dua orang sudah jawab. Kita tunggu yang lain lagi.
Kita tunggu kawan-kawan yang lain lagi. Semua dapat masuk juga kan? Semua dapat jawab. Kalau pelajar yang tidak dapat jawab tu, nanti cikgu akan share dekat grup WhatsApp. Ada lagi sesiapa yang belum menjawab? Sudah, Cikgu. Semua sudah jawab? Sudah, Cikgu. Saya sudah. Okey. Siapa lagi belum? Satu orang lagi belum jawab. Dia tiada lain kah? Ya, sudah, Cikgu. Okey. Mungkin kawan kamu tu tak dapat buka, tak apa, nanti cikgu akan bagi dengan dia sendirilah. Okey, so kita akan bincang jawapan kamu. Okey, kita tengok jawapan yang ini. Ni siapa yang buat ni? Saya, Cikgu. Okey. Okey, kita bincang sama-sama. Okey, sebagai jiran, tindakan yang saya akan lakukan adalah menjerit sekuat-kuatnya agar dapat perhatian dari jiran-jiran yang lain. Okey, itu tindakan yang bagus sebab kalau kamu menjerit kuat-kuat, kemungkinan yang penculik tu pun akan berasa takut kalau ada jiran yang nampak dan menangkap dia. Okey, bagus. Okey, yang kedua, saya berasa bangga terhadap diri saya sendiri kerana saya dapat membantu individu tersebut. Okey, bagus. Ini jawapan. Okey, kita teruskan jawapan yang kedua ni. Saya akan segera menelefon pihak polis untuk kejadian ini untuk menyelamatkan Sheng Ji. Selain itu juga saya akan memberitahu jiran lain untuk membantu Sheng Ji. Okey, betul tindakan kamu. Kalau boleh kamu perlu memberitahu jiran kamu dan segera menelefon pihak kamu perlu memberitahu jiran kamu dulu, baru kamu akan segera menelefon pihak polis agar pihak polis dapat menyelesaikan masalah tersebut. Okey, bagus. Yang kedua, saya berasa gembira dapat menyelamatkan jiran saya daripada ancaman luar. Okey, jawapan telah kita baca di sini. Yang pertama, memberitahu ibu bapa dulu sebelum melaporkan kepada pihak berkuasa. Seperti jawapan kawan-kawan yang satu tadi, dia akan memberitahu jiran. Kalau yang Sikla, dia akan memberitahu dulu ibu bapa sebelum melaporkan kepada pihak berkuasa. Betul, supaya ibu bapa kamu akan menelefon pihak polis untuk membantu si Sheng Ji ni daripada diculik. Okey. Yang kedua, berasa bangga dan lega kerana dapat membantu orang lain daripada bahaya. Okey, berdasarkan jawapan-jawapan kamu ni, cikgu dapat simpulkan bahawa kamu dapat mengambil tindakan yang betul untuk membantu Sheng Ji, dan kamu juga akan berasa gembira, bangga dan lega kalau kamu dapat membantu jiran kamu yang memerlukan pertolongan. Okey, sekarang kita pergi kepada aktiviti yang kedua, iaitu dalam aplikasi Quizizz ini cikgu akan bagi kamu link untuk kamu masuk dan kamu perlu kamu masuk dalam link tu, lepas tu kamu perlu masukkan kod yang tertera di dalam skrin cikgu ni. Kejap ya. Okey, kamu masukkan kod 629299. Di sini cikgu mau nilailah pemahaman kamu daripada pembelajaran kita tadi.
Oke, Fran sudah masuk. Shirley. Kita tunggu lagi kawan yang lain. Kamu boleh masukkan kod 629299. Jaba Cego. Oke. Oke, Plat sudah masuk. Kita tunggu lagi kawan kamu satu orang. Oke, dapat masuk kah? Belajar. Jaba Cego, Jaba. Mau kasih masuk Oke, kod. oke. Cikgu tunggu. Oke, kita start. Semua sudah masukkan. Oke, kita start. Cikgu mau kamu baca betul-betul soalan. Ada soalan yang mungkin akan mengelirukan kamu.
Semua sudah jawab? Saya sudah Cikgu. Oke. Kita tunggu Fran. Mungkin Fran ada lain? Mungkin line dia slow tuh Cikgu. Oke, tak apa. Kita Oke. Kita tengok. Oke, ketiga Yun, kedua Shirley dan yang pertama Kela. Oke, sini cikgu dapat lihat. Mungkin kamu agak keliru dengan soalan yang cikgu bagi. Ya, kamu keliru kah ataupun kamu tidak faham? Liru Cikgu. Keliru. Oke, berapa? Nanti next class kamu kena baca betul-betul soalan yang cikgu bagilah. Boleh kan? Okey, Boleh, baiklah Cikgu. kita teruskan kepada kesimpulan. Sebelum cikgu masuk kesimpulan cikgu mau satu orang untuk menyimpulkan sesi pembelajaran kita pada hari ini. Boleh satu orang? Okey, cikgu panggillah Shirley. Shirley ada? Apa refleksi kamu untuk pembelajaran kita hari ini? Apa yang saya belajar hari ini adalah tidak boleh pentingkan diri sendiri sebab keselamatan tempat tinggal ini merupakan tanggung jawab sama-sama. So, kalau mau keselamatan tempat tinggal kita ini senantiasa terjamin, kita tidak boleh pentingkan diri sendiri. Nanti jiran tidak mau tolong kita jaga rumah kalau kita tidak di rumah. Okey, bagus. Di sini cikgu buat kesimpulan. Okey, kesimpulan daripada pembelajaran kita hari ini, seperti yang Shirley cakapkan, kita haruslah bekerja sama ataupun memikul tanggungjawab bersama-sama dalam menjaga keselamatan tempat tinggal bagi menjamin kesejahteraan kita semualah, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk semua yang tinggal di kawasan kediaman tempat kamu masing-masing. Okey, sebelum kita akhiri kelas kita hari ini, kamu ada apa-apa persoalan? Tidak Cikgu, soalnya jelas. Okey, kalau tiada apa-apa, cikgu mau bagi kamu satu latihan pengukuhan dalam buku teks muka surat 110. Di sana kamu perlu jawab soalan yang 1 dan 2. Lepas tu nanti jawapan tu kamu kena gambar dan hantar dengan cikgu lah di grup WhatsApp. Boleh kan? Boleh Cikgu. Boleh Cikgu. Okey. Fran, tidak apa, nanti soalan-soalan dari kuisis tu cikgu akan bagi dengan kamu lah supaya kamu dapat jawab. Okey, itu saja untuk kelas hari ini. Terima kasih kelas. Makasih Cikgu. Cikgu. Okey.